Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus istiqamah, bersemangat untuk meneruskan menimba ilmu bagi sama-sama kita beramal dengannya, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu, iaitu pelajaran akidah, buku teks Kafa tahun 4 ini kita telah habis di penghujungnya. Jadi kita sambung pada hari ini ialah berdasarkan kepada saya akan hantar kepada kamu soalan-soalan untuk kita bincang bersama. Soalan-soalan pilihan. Dalam kata-kata soalan yang tertentu, saya akan hantar kepada kamu untuk sesi pembelajaran nanti. Dan kita akan bincang sama-sama di atas tajuk soalan-soalan tersebut. Supaya kita dapat memahami lagi bagaimana cara untuk kita menjawab soalan-soalan tersebut, insya-Allah. Jadi untuk pada hari ini kita akan bincang tentang soalan 1 hingga 10. Mana jawapan tersebut perlu dengan jawab soalan berikut dengan betul dan bulatkan jawapannya. Itu arahan. Maknanya bila mana kamu mendapat kertas soalan ujian, kamu kena perhati, kamu kena lihat dulu arahan. Kamu kena lihat dulu arahan kertas soalan tersebut. Jadi arahan pada bahagian yang pertama ini, soalan 1 hingga 10, jawab soalan berikut dengan betul dan bulatkan jawapannya. Maknanya bulat pada tanda alif ke, pada tanda ba ke, pada tanda jim. Bukan tanda rai ataupun pangkah. Bukan tanda rai ataupun pangkah. Arahan suruh bulatkan jawapan yang betul. Baik. Soalan yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah soalan pertama, iman terhasil dari ucapan ... yang dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan amalan. Ini iman. Cerita tentang iman. Bagaimana kita nak mendapatkan iman. Rukun iman lain. Rukun iman yang 6 tu lain. Soalnya sekarang ini iman terhasil. Maknanya keimanan kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terhasil, dapat. Iman tersebut kita dapat bila mana kita melakukan apa? Melakukan ucapan apa? Yang dibenarkan oleh hati. Ucapan tersebut bukan sekadar kita kata dengan lidah kita, tetapi ianya turut perlu dibenarkan oleh hati. Maknanya beriringan. Lidah menyebut pengakuan tersebut dan hati turut membenarkannya. Kemudian dibuktikan kata-kata kita tersebut dan apa yang kita benarkan dengan hati kita itu kita amalkan. Dia kata kena amalkan apa yang kita katakan tersebut. Itu betul iman. Jadi iman terhasil di atas ucapan apa? Alif, wudu. Adakah iman terhasil di atas ucapan wudu kita? Ba, syahadatain. Syahadataini. Syahadataini. Apa maksud syahadataini? 2 kalimah syahadah. 2 ucapan kalimah syahadah. Jim, syafa'ah. Syafa'ah ni apa? Syafa'ah ni maknanya bantuan, pertolongan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Itu syafa'ah. Jadi jawapannya apa? Pada soalan tersebut, iman terhasil daripada ucapan apa? Ucapan wudu ke? Ucapan syahadataini ke? Ucapan syafa'ah? Jawapannya adalah syahadataini. Syahadataini itu maksudnya 2 kalimah syahadah. Apa maksud 2 kalimah syahadah ni? Iaitu 2 ucapan penyaksian kita dengan Allah dan 1 ucapan lagi penyaksian kita dengan Rasul. Yang kita sebut syahadataini. Iaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadah tauhid dipanggil. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil syahadah Rasul. Itu yang dikatakan syahadataini. Maknanya di atas 2 ucapan inilah, syahadataini inilah yang terhasilnya iman.
terhasilnya iman sebab bermulanya daripada pengucapan dua kalimah syahadah ini. Lalu ucapan tersebut bukan sekadar kita lafazkan dengan lidah kita, dan ianya perlu dibenarkan dengan hati kita. Maknanya mesti betul. Lidah cakap betul, hati juga betul. Jangan lidah cakap betul, hati lain. Hati tidak mengakui akan kebenaran tersebut. Ataupun lidah cakap lain, hati membenarkannya pun tak jadi juga. Maknanya mestilah membetulkan pada ucapan lidah dan membenarkan dengan pengakuan hati serta dibuktikan dengan amal. Itulah yang dikatakan hasil iman, terhasilnya iman. Maknanya apa yang kita sebut tadi, syahadataini, mana dua pengucapan dua kalimah syahadah itu dipanggil syahadataini, iaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Itulah syahadataini, iaitu penyaksian yang kita kata penyaksian tauhid kita dengan Allah dan penyaksian kerasulan kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang kedua. Beriman kepada Allah berarti mengakui bahawa Allah itu apa? Alif wudu, ba wajib, jim wujud. Semua dengan waw ni. Mana dia jawapan dia? Beriman kepada Allah berarti mengakui bahawa Allah Ta'ala itu ... Apa jawapannya? Jawapan pada alif wudu. Wudu ni maknanya ambil air semayang. Cakap mudahnya, ambil air semayang, wudu. Ba wajib. Wajib maknanya hukum yang diberati syarak ke atas kita. Bila mana kita wajib melakukannya. Maknanya mau tak mau kita kena lakukannya. Kalau kita tak buat berdosa, itu wajib pada syarak. Baik. Jim wujud. Wujud adalah sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksudnya ada. Allah Taala ada. Maknanya jawapannya, beriman kepada Allah berarti mengakui bahawa Allah Taala itu wujud, maknanya ada. Itu asas iman yang pertama yang perlu ada pada diri kita, iaitu memperakui akan kewujudan Allah, adanya Allah. Maknanya kita kena akui dahulu bahawa Allah Ta'ala itu ada. Barulah kita boleh berbicara dengan sifat-sifat yang lain. Kalau Allah Ta'ala pun kita belum yakin Allah Ta'ala ni ada ke tak ada ni, tak pernah nampak pun, kita kata gitu. Maknanya belum sampai lagi yang dikatakan kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya masih ada timbul keraguan, syak kita dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kewujudannya, ada ke tak ada Allah Taala. Iman menuntut supaya kita memperakui bahawa Allah Taala itu wajib ada. Allah itu nama bagi yang wajib al-wujud. Allah Taala itu adalah nama bagi suatu zat yang wajib ada. Wajib ada. Pada kita ni ada ke tak ada? Pada kita ni hukumnya harus ada. Ada pada kita ni boleh jadi ditiadakan. Kemungkinan diadakan. Itu suatu mungkinan wujud. Kita ni mungkin wujud. Pada makhluk ni mungkin wujud. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala wajib ada. Wajib al-wujud. Allah Taala itu wajib ada. Apa bukti Allah Ta'ala ada? Ini persoalan dia. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Allah Ta'ala ajar kepada kita bukti bahawa menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu dengan adanya alam ini. Kenapa dengan adanya alam ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu ada? Kerana alam ini pasti ada penciptanya. Tiap-tiap sesuatu pasti ada penciptanya. Jadi tidak ada satu pun, tidak ada satu makhluk pun yang mendakwa dia yang mencipta alam ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendakwa dialah yang mencipta alam ini, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Taala sebut, akulah yang mencipta langit dan bumi. Akulah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala lah yang mencipta langit dan bumi
dan barang di antara kedua-dua langit dan bumi. Maknanya segala isi langit dan bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila alam ini dicipta oleh Allah Taala, nak menunjukkan bahawa adanya Allah, kerana Allah yang mencipta alam ini. Seperti mana kita buat contoh, adanya meja umpamanya, pasti ada tukangnya. Ada tukangnya. Tak mungkin meja tu jadi dengan sendirinya. Adanya kereta, mesti ada pencipta kereta. Orang yang mereka cipta kereta tersebut. Ada yang mencipta kereta tersebut. Adanya handphone umpamanya, maknanya ada orang yang mencipta handphone. Benda tersebut mesti ada penciptanya. Begitu juga dengan membuktikan bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala inilah dengan adanya alam ini. Kerana alam ini sudah tentu ada penciptanya, dan penciptanya tentulah hebat. Kerana kita pun bersangka bahawa alam ini begitu hebat ciptaannya, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala tentulah hebat daripada apa yang diciptanya. Baik, kita rasa cukuplah sekadar itu dulu perbincangan kita di atas dua persoalan yang kita bincangkan ini. Semoga para pelajar dapat memahaminya dan dapat menghayatinya dengan baik, insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan hantar kertas soalan ini untuk sama-sama para pelajar untuk bincang terlebih dahulu. Kamu ambil jawapan kamu terlebih dahulu pada soalan-soalan yang seterusnya, insyaAllah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.